Kalau semalam kita dah bincangkan 6 kesilapan yang ramai ibu bapa buat, sama ada sengaja ataupun tidak, sampai menyebabkan anak-anak mereka ketagihan gadget. So hari ni kita discuss lagi 7. Okay, kita terus pergi yang nombor 7, iaitu parents takut anak bosan. Bila anak cakap bosan lah, terus bagi gadget. Ataupun anak merengek sikit, bagi gadget. Gadget ni seperti ubat penenang. Macam kita dah tak ada peranan untuk mengendali emosi anak, gadget dah buat semuanya untuk kita. Which is tak bagus lah, sebab bila anak bosan atau bila anak tak tahu apa nak buat, itulah sebenarnya peluang satu untuk mereka kenal emosi mereka dan urus emosi. Itu cara mereka belajar. Dan yang kedua, bila anak bosan, itulah peluang untuk trigger mereka punya creativity. Mereka akan explore, tengok sekeliling, mereka akan create apa yang mereka boleh buat. Kesilapan yang ke-8, kat kedai makan ataupun dekat tempat public, ibu bapa cepat bagi anak gadget. Satu, sebab diorang risau, mungkin takut ganggu orang awam kan, takut anak tak duduk diam, dan takut apa orang fikir pasal anak kita. Dan yang kedua, parents sendiri pun nak layan phone juga. Kadang-kadang parents yang sibuk melayan phone, anak dah campak-campak nasi dah, campak-campak pinggan dah kan. So itu nama dia distracted parenting. Tak patut berlaku. Okay, sepatutnya parents sendiri tahu rule ataupun zon-zon tertentu di mana parents kena belajar ketepikan phone, especially time makan. Time makan ni kan family time. Kalau nak Insta story ke apa sekejap je, 10 second, 15 second je kan. Ni yang kita nak pegang kat tangan selama-lamanya tu, kenapa kan? So belajar untuk letakkan phone ke tepi. Persediaan yang sepatutnya parents buat, bila dah tahu nak pergi makan kat luar ke atau nak pergi kat tempat awam, parents kena sediakan beberapa aktiviti yang boleh jadikan gadget tu last option untuk dia bagi. Tak salah pun nak bagi gadget dekat anak waktu kat kedai makan, kat tempat public. Bukannya I'm not judging, tapi tak boleh selalu. Kalau dah selalu tu dan tanpa time limit, itu dah kita yang mendorong anak untuk ketagih gadget sebenarnya. Tapi kalau kita dah usaha, dah bagi aktiviti, macam-macam aktiviti, and finally kita bagi gadget, that's fine lah. Kita tahu time limit untuk kita bagi, should be okay lah, tak ada masalah. Yang ke-9, ibu bapa tak konsisten dengan peraturan skrin ditetapkan. Kadang-kadang ibu bapa ni ada peraturan dia, beberapa minit, waktu bila yang boleh, waktu bila tak boleh. Cuma kadang-kadang dekat rumah je dia buat, bila balik kampung dah tak buat, atau bila dekat rumah orang lain dah tak buat, dekat luar dah tak buat, dekat rumah je dia buat. So maksudnya tak konsisten lah. Dan contoh lain, kalau kita dah tetapkan dekat anak, okay, contoh lah setengah jam je YouTube, tiba-tiba esok kita bagi sejam, lepas tu lusa kita bagi like 2 jam. So tak konsisten. Jadi anak pun keliru, anak pun macam boleh nego lagi ni, boleh nego. So konsistensi tu perlu ada supaya anak tahu kita punya rule, ketetapan kita. Yang ke-10, ibu bapa tak fikirkan aktiviti lain yang boleh jadi alternatif kepada gadget. Benda ni sebenarnya nampak susah, nampak macam apa benda aku nak bagi kan, apa aktiviti aku nak buat dengan anak aku, nampak susah. Tapi sebenarnya kalau kita fikir dalam sikit, banyak sangat aktiviti. Kalau nak senang, Google je, pergi kat Google search tu, type activity for umur berapa, 5 year old, ataupun mess free activity for 6 year old. Contoh, kalau kita tak nak yang banyak barang, so kita type mess free kat situ. So sebenarnya banyak sangat. Kalau you all tengok kat Pinterest ke, nak tak nak je, nak 1000 daya. Kalau tak nak tu yang macam alamak banyak lah apalah semua. So gadget, bayangkan macam mana parents kita dulu, time tak ada gadget, anak nangis dia orang buat apa, anak merengek, anak bosan dia orang buat apa. Sebab tu parents dulu dia orang ada parenting skill yang berbeza. Tahap kesabaran dan tahap toleransi dia orang tu berbeza berbanding kita sekarang. Kita sekarang macam gadget jadi ibu bapa kepada anak-anak. Anak nangis, nah gadget, diam terus budak tu. Kita sendiri tak ada peluang untuk develop parenting skill tu sebab kita sentiasa gunakan gadget. Yang ke-11, ibu bapa selalu lupa untuk berinteraksi dengan anak ketika sedang screen time. Contoh, malam-malam macam ni kan, selalu kita tengok TV ke, ataupun kita ajak anak tengok wayang, tapi kita tak berinteraksi dengan mereka. Sebab untuk anak 6 tahun ke bawah especially, mereka perlukan interaction with real people tu walaupun tengah screen time. Kita tengok YouTube dengan dia ke, kita tanya je lah, boy tu buat apa, dia nak lawan apa tu. Interaction, kena ada interaction tu. Contoh lain, kalau anak kita tengok educational apps, contoh yang ajar ABC, kita repeat apa yang screen tu cakap, apa yang video tu cakap, kita repeat je. Tu pun salah satu
cara untuk wujudkan interaction dengan anak walaupun dia tengah screen time. So itu penting. Dan pakar psikologi cakap screen time should not be alone time for kids. So jangan sesekali bagi anak gunakan gadget secara bersendirian, alone time. Yang ke-12 adalah parents tak ambil tahu pun apa anak buat dengan gadget tu. Kadang banyak yang saya baca, parents cakap diorang terlalu penat, kadang-kadang tertidur tak sedar anak tengah guna phone, so tak tahu apa yang anak tu explore. Itulah permulaannya kepada anak dah start tengok pornografi, anak start tangkap perkataan-perkataan yang tak elok ni daripada video-video viral dan sebagainya. So itu penting. Kenapa kita kena ambil tahu anak kita tengok apa. That's why bahaya untuk bagi anak alone time dengan gadget tu. Sebab once diorang dah capture benda-benda yang tak elok ni, sedangkan diorang punya kapasiti pemikiran ni tak mencapai lagi, tak boleh hadam lagi apa benda pornografi apa tu semua. So bila dah capture, bila dah terdedah ke arah benda tu, diorang rasa lagi nak tahu, lagi nak tahu. So itu bahaya, okay? Dan yang terakhir adalah ibu bapa tak ada teamwork antara mak dan ayah. Mak cakap tak boleh, ayah cakap boleh. Bila mak cakap boleh, ayah pula cakap tak boleh. So tak ada teamwork. Ataupun teamwork dengan bila duduk bersama mertua, ataupun bila duduk di rumah ibu bapa, rumah parents atau rumah in-law. So tak ada teamwork tu, dan bila kita control, parents tak control. Sepatutnya bila kita ada peraturan ni, bila kita wujudkan satu peraturan ni, kita kena fahamkan semua orang-orang dewasa yang terlibat secara langsung dengan perkembangan anak kita. Try lah macam mana sekalipun untuk duduk, slow talk, bercakap terutama dengan parents kita atau parents in-law. Fahamkan mereka tentang apa kita punya prinsip dalam membesarkan anak ni, especially dalam bab pendedahan gadget ni. So kena fahamkan mereka. Saya pasti atuk nenek ni pun sebenarnya nak yang terbaik untuk cucu-cucu diorang ni. Cuma diorang tak tahu, diorang tak ada awareness, diorang ingat benda tu tak ada apa-apa. So kena fahamkan. Cuba cari yang terbaik untuk fahamkan dan wujudkan teamwork dengan setiap individu orang-orang dewasa yang terlibat secara langsung dengan anak kita ni. Macam pengasuh, ada juga pengasuh yang on TV 24 jam dekat rumah diorang. Kena ada lah teamwork tu, okay? Kena bercakap, berbincang dengan pengasuh tu. Kenapa peraturan tu kena berlaku secara konsisten, dan juga kenapa kena ada teamwork. Sebab anak akan hilang respect, rasa hormat kepada orang-orang dewasa ni bila orang-orang dewasa tu sendiri tak ada teamwork, mereka tak ada kata sepakat. So anak akan lose respect lah. Dia akan pilih yang ikut kehendak dia lah. Kita tak nak jadi macam tu. That's why penting kena ada teamwork.